Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Murid sekalian, Alhamdulillah syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberikan peluang dan ruang pada sesi kali ini, iaitu belajar kelas online bahasa Arab bersama Ustaz Zaki. Jadi pada hari ini Ustaz akan ajar bahasa Arab tahun 5 kepada murid 5T. Okey. Baik, murid-murid sekalian, cuba tengok paparan yang Ustaz paparkan ini. 5 belum dapat lagi. Okey, nanti buka sekolah, murid-murid akan lihatlah paparan ini. Lihat akan dapat buku teks bahasa Arab tahun 5 ini. Okey. Ini adalah paparan yang pertama daripada buku teks Al-Lughatul Arabiyyah Lis-Saffi Al-Khamis. Okey, ini buku dia. Okey. Baik, pada hari ini kita akan belajar bahasa Arab tahun 5. Okey. Cuba tengok dahulu paparan yang pertama ni kulit buku. Okey, fi al-matbakhi. Al-wahdatul ula fi al-matbakhi. Baik, murid-murid sekalian cuba perhatikan syakhsiyatul kitab. Syakhsiyatul kitab yang ni. Syakhsiyat al-kitab. Apa maksud syakhsiyatul kitab? Maksudnya adalah watak. Okey, watak-watak yang ada di dalam buku teks. Okey, macam contoh ni yang Ustaz tulis ni. Yang Ustaz lakarkan ini syakhsiyatul kitab, watak-watak yang ada di dalam buku teks bahasa Arab tahun 5. Okey, watak-watak ni murid-murid kena kenal, kena tahu. Tengok nanti kita akan jumpa dalam muka surat yang lain. Gambar-gambar ni lah, watak-watak ni lah. Okey, yang pertama ini Ana Kumar. Ana Kumar. Ini Kumar. Okey, ini Ana Ahmad. Ana ni Ahmad. Ana Tio. Ana Tony. Ana Mina. Okey. Ana Mina. Ana Sarah. Ana Miling. Ana Fatimah. Ana Mina. Apa maksud Ana ni? Ana ni maksudnya saya lah. Watak-watak yang ada dalam buku teks ni dia nak memperkenalkan diri dia. Ana Kumar, saya Kumar. Ana Ahmad, saya Ahmad. Ana Tio, saya Tio. Ana Tony, saya Tony. Ana Mina, saya Mina. Ana Fatimah, saya Fatimah. Ana Miling, saya Miling. Ana Sarah, saya Sarah. Okey. Kita beralih ke muka surat yang kita nak belajar pada hari ini, iaitu ni Al-Wahdatul Ula. Al-Wahdatul Ula yang Ustaz tanda ni. Al-Wahdatul Ula ni unit yang pertama. Okey, unit yang pertama. Baik, kita tengok tajuk dia dulu. Okey, sebelum kita nak bincangkan tajuk ini, cuba perhatikan murid-murid yang mendengar ataupun yang menonton siaran bersama dengan Ustaz Zaki ni. Saya nak awak tengok, perhatikan gambar ini. Gambar yang diberikan ni. Okey, cuba perhati. Gambar apa ini? Okey, gambar ini terletak di mana? Cuba tengok alat-alat yang ada di dalam gambar ini. Ada peti sejuk, ada meja makan, ada pinggan, ada kuali, oven dan sebagainya. Oven. Okey. Baik. Sebelum kita nak bincang dengan lebih lanjut, cuba perhatikan muka surat ini. Ni.
Yang Ustaz tunjuk di sebelah kiri Ustaz ni. Yang Ustaz tanda ni. Ni kita nak belajar ini dulu. Baik. Astami'u wa uraddidu. Astami'u wa uraddidu. Astami'u ni bermakna saya mendengar, wa uraddidu dan saya mengulang. Okey, saya mendengar dan saya mengulang. Okey, dengar dulu bacaan saya dan kemudiannya murid-murid yang menonton video ini mengulang apa yang didengar, apa yang diajarkan oleh ustaz. Okey. Kita akan belajar sebut huruf. Huruf tha, sin. Okey. Sin dan juga sad. Al-tha. Ni huruf tha. 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 Thalajatun. Okey. Thalajatun. Macam mana kita nak sebut huruf tha dengan betul? Huruf tha kita letakkan lidah kita di tengah gigi kita. Tha. Tha. Thalajatun. Okey, perkataannya thalajatun. Dalam kalimah, dalam perkataan thalajatun ini ada huruf tha yang kita sebutkan tadi. Tha. Okey, huruf yang kedua adalah huruf sin. Huruf sin. Ya kena beza ni. Ada perbezaan di antara huruf sebutan huruf tha dan juga sebutan huruf sin. Baik, sin, sikinun. Okey. Okey. Sikinun, huruf sin. Macam mana kita nak sebut huruf sin? Dia bunyi sikinun. Okey. Sebutannya adalah macam ular, macam bunyi ular. Sikinun. Okey. Kalimah yang ada huruf sin tadi macam kalimah sikinun. Okey, kalimah sikinun. Okey, kita pindah ke perkataan yang berikutnya. Sin samakatun. Samakatun. Okey? Samakatun. Dalam kalimah samakatun ini ada huruf sin. Ada huruf sin. Okey, sebutan huruf sin adalah samakatun. Samakatun. Okey. Huruf sad. Huruf sad pula sahnun. Sad. Sahnun. Okey, sahnun. Okey. Kemudiannya kita pergi ke muka surat yang seterusnya adalah muka surat ni. Yang sebelah kanan saya ni. Boleh tengok di sini. Okey, kita tengok. Aktubu wa aqra'u. Okey. Aktubu ni bermakna saya tulis, wa aqra'u dan saya baca. Okey, tulis. Murid kena tulis tapi buat masa sekarang ni tak perlu tulis lagi lah. Dengar dahulu macam mana saya ajar. Okey, macam mana kita nak sebut perkataan ini? Thalajatun. Okey, thalajatun. 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 Okey. Sikinun. Sikinun. Okey, sikinun. Okey. Baik. Kita pergi ke di bawah ini. Huruf ba. Ba, macam mana kita nak sebut kalimah yang ada huruf ba dan bagaimana kita nak tulis. Ni belajar menulis dalam kemahiran menulis. Budhatun. Budhatun. Misbahun. Halibun. Kubun. Okey. Tengok, perhatikan huruf ba. Masa kita nak tulis tu macam mana huruf ba yang berada di awal. Huruf ba berada di awal kalimah. Tengok macam mana penulisan huruf ba ni. Huruf ba, kalau huruf ba tu dia duduk sereh, dia duduk berseorangan, dia tak sambung dengan huruf-huruf lain, hurufnya besar macam ni. Macam Ustaz tulis ni. Okey.
Bila dia berada di hadapan sesuatu perkataan, okey, huruf ba itu dia nak bersambung dengan huruf lain. Okey. Macam contoh huruf ba ni dia nak bersambung dengan huruf waw, maka penulisan huruf ba tu kita kena tulis kecil je. Dia akan jadi kecil macam tu. Dia akan jadi kecil. Huruf ba jangan buat besar. Okey? Jangan tulis besar. Kalau dia nak bersambung dengan huruf lain, dia duduk di awal perkataan, huruf ba tu kena kecil. Okey. Buzatun. Baik, kita tengok pula huruf ba bila kita nak tulis, huruf ba tu duduk di tengah perkataan, dia kecil juga. Dia macam huruf ba di awal tadi. Okey? Cara penulisannya boleh tengok di dalam buku teks ini. Misbahun. Misbahun. Okey, ni huruf ba yang berada di tengah. Baik, huruf ba di akhir kalimah, cuba perhatikan. Huruf ba berada di akhir kalimah. Halibun, macam kalimah halibun, huruf ba di akhir itu kena besar. Kena besar macam dia berada di macam huruf ba yang tidak bersambung dengan mana-mana huruf. Okey. Halibun. Okey. Huruf ba ini kena besar. Okey, huruf ba ni kena besar. Cara penulisannya. Macam contoh kubun tadi. Kubun. Okey, kubun. Baik. Kalimah yang ada huruf nun pula. Cuba perhati. Bagaimana penulisan huruf nun bila berada di dalam sesuatu perkataan. Okey, kita tengok nun di hadapan, nun yang berada di hadapan, nun yang berada di tengah dan huruf nun yang berada di akhir kalimah yang bersambung dengan huruf sebelumnya dan juga huruf nun yang berada di akhir kalimah yang tidak bersambung dengan mana-mana huruf. Sebagai contohnya huruf nun, kita tengok huruf nun yang berada di awal kalimah yang bersambung dengan huruf selepasnya. Tengok huruf nun. Huruf nun dia tulis macam tu. Kecil je saja, jangan tulis besar. Okey, jangan tulis besar. Jangan tulis huruf nun macam ini. Jangan tulis besar kecil saja bila dia nak bersambung dengan huruf selepasnya. Macam kalimah na'lun. Okey, macam kalimah na'lun ini. Nun, ain, lam. Ni gaya penulisan huruf nun yang berada di depan dan dia bersambung dengan huruf yang lain. Baik, kita tengok huruf nun yang berada di tengah pula. Okey, cara penulisannya adalah macam ini. Nanti saya buku teks. Nun yang berada di tengah. Okey, huruf nun yang berada di tengah. Inabun. Inabun. Okey, inabun. Huruf nun bila berada di tengah dia kecil juga. Jangan tulis besar. Jangan tulis macam ini. Jangan tulis macam ini. Kalau kita tulis huruf nun besar macam tu, ini salah lah. Kita tulis macam ni salah. Huruf nun besar nampak je betul tapi teknik ataupun kaedah penulisan tu adalah salah. Okey, boleh. Okey, Ustaz padam dulu. Ustaz padam huruf nun tadi. Okey, huruf nun bila dia besar, kita tulisnya huruf nun bila berada di tengah, kita kena tulis kecil. Kecil saja tuliskan. Okey. Baik, huruf nun yang berada di akhir kalimah. Okey, huruf nun berada di akhir kalimah. Okey, sebagai contohnya, dia bersambung dengan huruf sebelum dia. Sebagai contoh, sahnun. Okey. Sahnun kita tulis dengan huruf besar. Okey. Huruf nun ni kena besar. Macam tulisan sahnun ni. Okey. Sama juga dengan huruf nun yang berada di akhir tetapi dia tidak bersambung dengan huruf lain. Maka tulisan huruf nun tadi kena besar juga. Okey, kena besar.
Okey, macam tu. Baik. Kita pergi ke muka surat yang seterusnya. Muka surat ni. Okey, cuba perhati. Ada berapa gambar di muka surat ini yang Ustaz tanda raik ni. Okey, kita akan belajar kalimah-kalimah ni. Okey, baik. Pertama sekali, tengok arahan dia dulu. Ni, arahan di atas ni. Arahan di atas ni. Ini adalah arahan yang perlu awak buat lah. Yang perlu awak buat. Astami'u wa uraddidu. Okey? Astami'u wa uraddidu. Ma makna astami'u wa uraddidu? Astami'u bermakna saya mendengar. Okey? Saya mendengar wa uraddidu dan saya mengulang. Okey. Maknanya awak kena dengar dulu perkataan yang akan saya sebut dan awak kena ulang. Ulang selepas saya menyebut. Okey, selepas awak dengar awak kena ulang lah. Kalau awak tak ulang, awak tak akan ingat. Okey? Awak kena ulang di rumah. Baik, cuba perhatikan gambar yang pertama ini. Okey, gambar ini dulu. Okey, ini dulu gapo ni? Ni. Okey, ini. Baik. Ustaz akan ajar satu-satu Baik. Sekali perkataan yang saya akan sebut dasarkan gambar ini. Mighrafah. Okey, mighrafah. Gambar yang pertama ini hazihi mighrafah. Hazihi mighrafah. Hazihi miklah. Hazihi miklah. Ma hadha? Hadha sikinun. Hadha qidrun. Hadha qidrun. Okey. Hadha yang Ustaz sebut tadi, hadha dengan hazi. Apa maksud hadha? Apa maksud hazihi? Hadha bermakna ini. Hazihi ini juga. Sama-sama ini. Hadha pun ini, hazihi pun ini. Tetapi kita kena tengok ayat selepasnya ada huruf ta marbutah ataupun tidak. Okey, kalau tidak ada huruf ta marbutah, kalau tidak ada huruf ta marbutah di akhir kalimah, maka kita akan letakkan hadha. Okey, hadha sikinun masalan. Sebagai contohnya Ustaz kata ni, hadha sikinun. Hadha sikinun. Sikinun tu ada tak huruf ta marbutah di belakang ya? Tidak ada. Okey, kalau tidak ada kita letaknya hadha sikinun. Kalau kalimah itu ada huruf ta marbutah di akhir kalimahnya, maka kita kena letak hazihi. Hazihi mighrafah masalan. Hazihi miklah. Hazihi miklatun. Itu. Kena ada beza. Baik. Dan kita ulang balik. Kita ulang kaji sikit apa yang telah kita belajar pada hari ini. Yang kita belajar hari ini iaitu berkenaan dengan fi al-matbakhi. Okey. Fi al-matbakhi ni maknanya di dapur. Okey, di dapur. Tujuan kita nak belajar ni adalah kita nak kenal nama-nama alat-alat yang ada di rumah kita. Supaya kita dapat menyebutnya, kita dapat mengingatnya dan sebagainya. Baik. Huruf yang kita fokuskan pada waktu ini, pada hari ini iaitu huruf Tha, Sin dan juga Sad. Okey, kalimah ni kena sebut, huruf ini kena sebut dengan baik. Kena sebut dengan betul supaya ianya tidak bertukar dengan huruf sebutannya nak hampir sama tetapi kena kita bezakan. Dia sebutan nak sama. Cuma kita kena bezakan cara sebutannya. Sebagai contohnya, Tha, Sin. Tha dengan Sin ni, cara sebutannya macam Ustaz ayat tadi. Tha, kita letak ujung lidah kita tu di tengah-tengah gigi. Tha, Tha, Tha.
Kalau huruf sin pula, huruf sin kita kena sebutnya sebagai macam bunyi ular. Bunyi ular yang sedang bunyi, dia macam bunyi okey. Okey. Sikinun. Okey, sikinun. Okey. Sama katun. Yang huruf sa tadi, thalajatun. Thalajatun huruf sa. Thalajatun. Sin samakatun. Samakatun. Biar bunyi huruf sin. Okey, huruf sa pula, huruf sad, soh. Huruf sad ni dia kena tebal, bunyi tebal sikit. Sahnun. Okey. Sahnun. Itu. Untuk hari ni, terima kasih kepada yang masuk bersama dengan saya pada pagi ini dengan live secara StreamYard ini. Dan insya-Allah saya akan edit balik video ini untuk dipaparkan kepada murid yang tak dapat masuk bersama dengan kita pada hari ini. Jadi saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.